Assalamualaikum, salam sejahtera. Syafizan Johari di sini dan ini Fokus Minggu Hadapan. Baik, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menjangkakan sepadan boleh dibuka semula pada suku kedua tahun ini. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga pada masa sama memerlukan hanya sekitar 2 minggu lagi untuk menyiapkan garis panduan mengenai pembukaan semula negara kepada tetamu asing dan juga pengunjung-pengunjung dari luar negara. Dan untuk bincangkan mengenai perkara ini, terutama sekali melihat kepada pentingnya sepadan negara di selatan tanah air, sepadan di Selat Tebrau khususnya. Kita bersama dengan Dr. Serina Rahman. Beliau merupakan Fellow Pelawat Institut ISIS Yusof Ishak yang kini berada di Johor Darul Takzim. Doktor, selamat petang dan terima kasih bersama kami pada jam ini. Okey, pertama sekali Doktor. Sempadan Selat Tebrau merupakan sempadan darat yang paling sibuk di Malaysia dan dengan pembukaan sempadan yang semakin hampir ni seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan iaitu pada suku kedua tahun ini, apakah sentimen yang dapat dirasai dalam kalangan penduduk di negeri Johor? Silakan. Saya rasa jika sudah confirm yang sempadan boleh buka, ramai yang akan rasa lega. Sebab sudah lebih 2 tahun rasanya yang kami dikurung di Johor dan ramai yang pekerja di Singapura yang dulu ulang-alik setiap hari itu memang diorang tunggulah untuk sempadan buka jadi mereka boleh kerja lagi di Singapura. Serina ada banyak menulis mengenai kepentingan ekonomi di selatan tanah air, terutama sekali melibatkan Selat Tebrau dan juga sepadan Selat Tebrau ini. Jadi kalau kita lihat sektor apakah yang paling banyak bakal menerima manfaat dengan pembukaan sepadan ini? Sebenarnya ekonomi Johor memang banyak bergantung kepada investmen antarabangsa dan juga kepada warga Singapura yang masuk setiap minggu, yang tinggal di Johor yang boleh ulang-alik untuk shopping ke, untuk makan, untuk masak. Ramailah orang Singapura yang masuk dan ini juga akan naikkan ekonomi Johor. So sektor pelancongan, hotel, F&B, services, yang ni ada ramai yang masa COVID, kedai dia, hotel, berapa biji hotel dah tutup sebab tiada orang yang masuk kan. So walaupun kita ada pelancongan domestik, bila kita dah masuk RMCO semua, tak cukup untuk naikkan ekonomi Johor. Jadi memang orang Johor tunggulah sepadan buka. Dan antara sektor yang kita jarang nampak juga ialah sektor hartanah di mana di negeri Johor terutamanya ramai pelabur-pelabur hartanah ataupun pemilik-pemilik hartanah yang memang asalnya dari Singapura, merupakan warga Singapura. Tetapi akibat daripada penutupan sepadan, mereka tidak dapat kembali ke rumah mereka yang dibeli di Johor dan ada juga ramai kalangan pemilik hartanah warga Singapura, hartanah mereka di Johor ini ramai jenis-jenis hartanah ini, kategori ini mahu dijual. Jadi ini sedikit sebanyak memberi kesan yang cukup buruk kepada sektor hartanah di negeri Johor. Jadi pada pendapat Serina, adakah dengan pembukaan sepadan ini akan menyaksikan pemulihan secara yang melonjak, pemulihan secara drastik ataupun kita akan terus saksikan bahawa correction dalam ataupun pembetulan dalam sektor hartanah ini di negeri Johor? Saya rasa yang ini ada banyak perkara yang kita kena tengok. Dia satu, masa COVID, orang Singapura tak boleh keluar masuk. So dari situ kalau diorang ada rumah kat sini dan diorang guna rumah ni sebagai rumah holiday lah untuk hujung minggu ke, diorang ambil cuti, diorang duduk kat sini, itu susah untuk diorang nak upkeep, nak jaga. So itu yang ramai jual rumah tu sebab dia tak tahu berapa lama dia nak tahan bayar duit rumah tu ke apa, tapi dia tak boleh masuk. Ada yang keluarganya di sini. So itu mungkin diorang tak jual rumah tapi keluarga dia macam dipecah dua. Ataupun ada dia pindah ke Singapura ke, dia masuk sini Malaysia tunggu sempadan buka. So maybe kalau sempadan dah buka balik dan itu akan macam sihat baliklah kategori yang itu. Tapi yang dah jual tanah, tak tentu dia akan beli lagi. Sebab mungkin dia takut kalau ada pandemik lain. Sebab kan WHO selalu cakap nanti ada varian baru, akan ada sakit baru. So mungkin orang akan jaga-jaga sikitlah sebelum nak tabur duit lagi, investment lagi untuk beli tanah. Dan lagi satu, sejak COVID, semua orang susah.
ramai yang, kecuali yang memang gila-gila kaya, orang biasa memang ramai dah susah. So nak tabur duit untuk beli rumah itu pun kita tak tahu mereka ada lagi tak duit ini. Lagi satu bab adalah ada antara orang yang beli rumah di Malaysia yang masuk program MM2H. So itu pun dia punya undang-undang dah tukar dan ramai dah cakap kalau ikut undang-undang baru ni memang susah untuk diorang nak tabur duit kat sini, nak dapat duduk di Malaysia. So mungkin ini adalah beberapa perkara yang kita kena tengok untuk dapat tahu macam mana masa depan kepada sektor hartanah. Jadi untuk kita tentukan sama ada untuk kategori pemilik hartanah tetapi untuk yang jadikan rumah itu sebagai rumah holiday ataupun rumah untuk weekend, rumah hujung minggu di Johor itu, yang itu kita tak dapat nak jangkakan sama ada ia akan pulih ataupun harganya akan terus rendah. Ya, betul. Dan walaupun kami bawa COVID kan, saya perasan keliling Johor ada je rumah naik. So maksudnya mungkin ada, macam mana nak cakap, influx of property yang tidak dibeli. So mungkin harga akan rendah sebab bukannya pembangunan stop, ada juga yang jalan. So mungkin dengan dah banyak yang dilepaskan dan dah banyak dinaik, mungkin siapa tahu kalau harga turun. Maybe itulah correction yang ditanya tadi. Okey. Dan Serina, kita ada sekitar lagi 2 minit ya sebelum kita berpisah untuk malam ini, untuk petang ini. Saya nak tanyakan mengenai jangkaan pembukaan sepadan yang akan berlaku tidak lama lagi ini. Bagaimana pada pendapat Serina? Serina berada di negeri Johor, Serina berada terutama sekali di sekitar daerah Pasir Gudang, Gelang Patah terutamanya. Banyak bersama dengan komuniti setempat. Jadi kalau kita nak berikan, orang kata nak cakap mengenai pemulihan ekonomi terutama sekali untuk golongan ataupun komuniti yang paling teruk terjejas ini, dengan pembukaan sepadan ini, apa yang kita boleh facilitate, apa yang kita boleh bantu supaya bantuan ataupun pemulihan untuk komuniti yang paling teruk terjejas ini berjalan dengan lancar? Yang penting mereka semua dapat booster lah dulu. Sebab kalau dah dapat booster, dah boleh keluar masuk Singapura. Dan kalau dah boleh buat macam gitu, macam cara dulu mengikut second link ke, causeway ke, dapat keluar masuk setiap hari ke, mereka boleh pulang kepada kerja yang dulu jika Singapura nak terima. Sebab itulah akan naikkan ekonomi warga Johor. Sebab mereka dah kurang gaji, dah kurang peluang nak dapatkan duit. Jadi dari situ diorang pun tertekan. Nak beli barang susah, nak bayar hutang susah. Ramai yang dari middle income dah jatuh kepada B40. So inilah untuk naikkan balik ekonomi Johor, kita kena naikkan ekonomi warga Johor. Yang dari Batu Pahat, dari Muar, yang sewa rumah kat Johor dulu, kat Johor Baru dulu untuk kerja di Singapura. Mereka tu kena ditolong, jadi diorang boleh dapat stability lagi. Baik, terima kasih banyak Serina kerana bersama kami dengan dalam fokus minggu hadapan pada petang ini. Itu tadi Dr. Serina Rahman, Fellow Pelawat Institut ISIS Yusof Ishak di Singapura, tapi membuat panggilan ini menerusi talian di Johor Darul Takzim. Baiklah, kita masih lagi akan kekal bercakap mengenai pembukaan sepadan pada suku kedua tahun 2022 selepas ini.